Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, video pada kali ini Cikgu nak masuk kepada pentaksiran bilik darjah untuk bab yang ke-13, subtopik 13.1, Teorem Pythagoras di bawah subjek matematik tingkatan 1 KSSM. Baik. Kita terus pergi kepada soalan dan kita selesaikan dengan pengiraan dan jawapan yang tepat. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Isi tempat kosong berdasarkan segitiga bersudut tegak JKL. Okey, ini dia punya rajah ni. Sisi yang terpanjang ialah, kita tengok hipotenus lah, JL. Sisi bertentangan dengan sudut tegak ialah JL juga lah, hipotenus lah. Hipotenus ialah JL. Jadi ketiga-tiga tu JL je pada. Okey. Selesai nombor yang A tu. B, kena pasti dan nyatakan hipotenus bagi setiap segitiga bersudut tegak yang berikut. Okey, baik. Hipotenus kita tengok. Okey, yang ni R. Yang ni C. Yang ni akan ada dua lah gabungan geometri. X dan juga Y lah. Jadi ada dua jawapan kat situ, X dan Y. Okey. Mudah saja, yang tu asasnya. Okey, C. Lengkapkan hubungan antara panjang sisi-sisi bagi setiap segitiga bersudut tegak yang berikut dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, ini contoh boleh tengok. Okey. DF sama dengan DE tambah EF. Okey, yang ni hipotenus dia. PR sama dengan okey, PQ kuasa 2 tambah QR kuasa 2. Okey. Yang ni pula hipotenus dia KM. Jadi KM kuasa 2 sama dengan KL kuasa 2 tambah LM kuasa 2. Okey. Selesai. Seterusnya, cari nilai X dalam setiap segitiga bersudut tegak yang berikut. Okey, tengok contoh kat sini. Okey, 13 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah X kuasa 2. Jadi, nak dapatkan X kuasa 2, 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. 13 kuasa 2 ni 169, tolak 5 kuasa 2 ni 25. Dapat 144. Nak dapatkan X, punca kuasa 2, 144, dapat 12. Itu contohlah. Konsep yang sama digunakan untuk soalan-soalan berikutnya ni 1 sampai 5 ni kita buat kita selesaikan dia. Jadi kat sini hipotenus dia X. Jadi macam ni kita tulis teorem Pythagoras dia tu. X kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey, dapat berapa? Okey. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 dapat 100. Jadi nak dapatkan X, kita punca kuasa 2 kan dia 100 tu. Okey, dapatlah nilai X. X tu 10 cm. Okey. Selesai nombor 1. Nombor 2. Konsep yang sama. Jadi hipotenus dia sekarang ni 15. Okey, 15 cm ni 15 kuasa 2 sama dengan 9 kuasa 2 tambah X kuasa 2. Jadi nak dapatkan X kuasa 2. Okey, 15 kuasa 2 tu tolak 9 kuasa 2. Okey, dapat berapa? Kira dulu yang tu. 15 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Dapat 144. Jadi nak dapatkan X, kita punca kuasa 2 kan 144 tu.
Okey. Dapatlah 12 cm. Okey. Selesai nombor 2. Okey, nombor 3. Hipotenusnya dekat 20 cm. Jadi 20 kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah X kuasa 2. Jadi, nak dapatkan X kuasa 2, 20 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Jadi, dapat X kuasa 2 tu 256. Jadi, nak dapatkan X, punca kuasa 2 kan 256 tu. Jadi, dapat nilai X 16 cm. Selesai nombor 3. Nombor 4. Okey, hipotenusnya dekat X. Jadi, X kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Okey, 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2, 289. Jadi, X kuasa 2, nak dapatkan X, punca kuasa 2 kan 289 ni. Dapat 17 cm. Okey, selesai nombor 4. Nombor 5, hipotenusnya 25. Okey, 25 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Jadi, nak dapatkan X kuasa 2. Okey, 25 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Okey. Jadi, X kuasa 2 ni sama dengan 49. Jadi, nak dapatkan X, punca kuasa 2 kan dia 49 je. Dapatlah X sama dengan 7 cm. Okey, selesai. Itu saja sebenarnya. Okey, baik. Seterusnya, cari nilai Y dalam setiap rajah yang berikut. Okey, Y kat sini, hipotenus kat sini. Jadi, nak tahu yang Y ni kena tahu dia punya dua sisi yang lain lah. Jadi, kena tahu dulu NM ni berapa. Jadi, kena cari NM dulu. Jadi, hipotenus dekat LNM ni 13 cm. Jadi, kita buat macam ni. Okey, MN kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Okey, kita cari dulu MN tu berapa. Okey, 20 ni 25. Okey, jadi nak dapatkan MN, kita punca kuasa 2 kan dia. Jadi kita akan dapat MN ni 5 cm. Jadi kita dapat sini 5 cm. Jadi untuk keseluruhan panjang KM tu 9. Jadi boleh kita cari Y. Hipotenus tu. Jadi Y kuasa 2 sama dengan, ini 9 kuasa 2 tambah LM ni 12 kuasa 2. Okey. 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. 225.
Jadi nak dapatkan Y sama dengan punca kuasa 2, 225. Jadi Y sama dengan 15 cm. Okey. Selesai itu. Seterusnya nombor 2, konsep yang sama, hipotenus kita kena cari dulu PS PR ni berapa. Jadi PS ni 2 kali ganda panjang PR. Okey, nak dapatkan PR dulu. Okey. Sekarang ni hipotenus dia dekat PQ. Okey, 10 kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah PR. Okey. Kuasa 2. Jadi nak dapatkan PR kuasa 2 tu sama dengan 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Jadi kita dapat PR kuasa 2. 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2, 64. Jadi PR kita punca kuasa 2 kan 64 tu. Jadi kita dapat PR sama dengan 8 cm. Okey. Jadi PR 8 cm, jadi PS 2 kali ganda. 2 kali ganda PR. PS tu 16 cm. Okay, jadi Y dekat sini, hipotenusnya adalah 20 tu. Jadi kita tulis kat sini. Okay, kita bagi space kat sini, bezakan space-nya. Okay, baik. 20 kuasa 2 sama dengan PS tadi 16 kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, jadi kita nak dapatkan Y kuasa 2 sama dengan 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2. Okey, jadi Y kuasa 2 sama dengan 144. Jadi nak dapatkan Y, kita punca kuasa 2 kan 144 tu. Jadi Y sama dengan 12 cm. Okey. Seterusnya nombor 3. Okey. Nak dapatkan Y kat sini, kena cari dulu QS ni berapa. QS ni teorem Pythagoras. Okey, QS. Kita sebenarnya kalau teorem Pythagoras ni kita boleh dapat terus ni. Kalau QR tu 3, RS tu 4. Sebenarnya QS tu 5 lah. Tapi kita kira satu-satu. Kita tunjukkan jalan pengiraan. Jadi QS kuasa 2 sama dengan KQR tu 3 kan. 3 kuasa 2 tambah RS ni 4 kuasa 4 cm. Jadi 4 kuasa 2. Jadi kita cari dulu QS kuasa 2 sama dengan 25. QS sama dengan punca kuasa 2, 25. Jadi QS sama dengan 5. 5 cm. 5 cm. Jadi nak dapatkan Y ni hipotenus. Okey, hipotenus. Jadi Y kuasa 2 sama dengan
5 kuasa 2 tu yang kita kira tadi, QS tu tambah 12 cm ni PQ tu. Okay, jadi Y kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2, 169. Jadi Y sama dengan punca kuasa 2, 169. Jadi Y sama dengan 13. Okay, 13 cm. Unit jangan lupa tulis. Okey, baik. Selesai kat situ. Seterusnya, okey, muka surat terakhir. Menyelesaikan masalah yang melibatkan teorem Pythagoras. Ada 3 soalan kat sini. Okey, rajah di sebelah menunjukkan dinding berukuran 16 meter lebar dan 12 meter tinggi. Encik Tan perlu menambah satu lagi pendakat perpenjuru pada dinding itu. Berapakah jumlah panjang pendakat perpenjuru itu? Okey, dia sekarang ni dia tambah satu lagi. Jadi ada 2 lah sebenarnya. Orang kata dinding yang ukuran macam ni kita tambah satu lagi. Jadi perpenjuru yang ni lah. Okey, ni perpenjuru P. Kita labelkan sebagai P itu perpenjuru. Jadi kalau dia tambah satu lagi maksudnya 2P lah. Jadi kita cari P darab dengan 2. Macam tu cara dia. Jadi cara dia macam mana? Yang ni lah kita kira P tu, perpenjuru tu P kuasa 2 sama dengan 16 meter kuasa 2 ni tambah 12 meter kuasa 2. Okay, labelkan sebagai P lah, perpenjuru senang. Okay, dapat P kuasa 2 ni 400. Jadi nak dapatkan P, okay, punca kuasa 2 400. Jadi P berapa? P 20 cm. Okay, kalau dia tambah satu lagi, okay, cikgu lukis kat sini. Okay, perpenjuru untuk satu ni, okay, katakan ada 2, dia tambah satu lagi 2. Kan? Jadi P akan ada 2 lah kat sini. Okay, P akan ada 2. Perpenjuru tu akan ada 2. Saiz yang sama. 16, 12. 16, 12. Jadi akan ada 2P lah. Okay, jumlah panjang perpenjuru. Okay, jumlah panjang perpenjuru tu. Okay, 2 darab P. Iaitu 2 darab 20 cm. Jadi dapat 40 cm lah. Okey, selesai nombor 1. Okey, nombor 2. Rosli mengambil bahagian dalam satu pertandingan mencari harta karun. Peranti GPM menunjukkan bahawa dia berada 40 meter dari kedudukan harta karun itu. Dia berjalan 24 meter ke arah barat dan GPS itu sekarang menunjukkan bahawa harta karun itu berada di selatan dari tempat dia berdiri. Berapa jauhkah dia perlu berjalan ke selatan untuk mencari harta karun itu? Jadi Rosli ni, okay, mula-mula dia berada sini, kan? Pada masa tu dia kata 40 meter harta karun. Okay, ni harta karun, HK. Asalnya Rosli kat sini. Okay, dia macam ni. Macam tu. Lepas tu, dia berjalan 24 meter ke barat. Lepas tu, dia kata harta karun ni berada di selatan. Selatan macam tu. Okay. Jadi kat sini 24 meter. Dia pergi ke barat tu. Jarak mula-mula sekali tu 40 meter dari harta karun. Kat sini. Okay, dia membentuk segitiga macam tu. Okay. Berapa jauhkah dia perlu berjalan ke selatan? Jadi kita nak cari yang ni. Katakan cikgu labelkan sini sebagai M. Jadi berapa nilai M? Jarak M tu. Jadi cikgu buat macam ni. Okay.
Hipotenus dia 40 meter tu. Okay, ada pembetulan sikit yang atas ni. Yang ni bukan cm tapi meter. Okay. Yang atas ni meter. Okay, pembetulan sikit kat situ. Sebelum cikgu terlepas pandang. Okay, baik. Yang ni 40 kuasa 2 tolak 20 4 kuasa 2. Okay. M kuasa 2 tu lah. M kuasa 2 sama dengan 40 kuasa 2 tolak 24. Kuasa 2, jadi dapat nilai M. Kuasa 2 tu berapa? 40 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. 1024. Jadi nak dapatkan jarak M tu. Punca 2 kuasa 2 kan 1024 tu. Dapat nilai M. Okay, 32 unit dia meter. Okay. Baik, soalan terakhir tu. Sebuah drone berlepas, terbang dan mendarat seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Cari jarak mengufuk dalam meter drone itu dari kedudukan asalnya. Jadi kat sini dia melibatkan gabungan geometri tu. Kalau kat sini 8, sini pun 8 lah. Jadi dia tahu jarak ni. A, B, C. Cikgu labelkan A, B, C tu. A, B ni berapa? B ni kita dah tahu dah 8 cm. Okay, C ni berapa? A ni berapa? Jadi kita kena kira kat situ. Baru kita tambah semua. Jumlah jarak mengufuk tu JM lah. Kita buat JM. Okey, kita kira dulu yang A ni. Jadi 10 kuasa 2, hipotenus dia kat sini. Sama dengan A kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Jadi nak dapatkan A kuasa 2, 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okay, dapatkan nilai A kuasa 2 tu berapa? 36. Jadi A punca kuasa 2, 36. Jadi A itu adalah 6. Asyik tertukar unitnya. Okey, baik. Tengok unit dia tu meter. Okey, meter. 6 meter. Okey, B 8 meter dia dah. C. Kira C dulu. Okey, 17 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Jadi nak dapatkan C kuasa 2, 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okay, dapat 225. Okay, 225. Jadi nak dapatkan C, kita punca kuasa 2 kan 225 tu. Akan dapat C itu 15 meter. Okey, jadi jumlah jarak mengufuk tu. Okey, cikgu ringkaskan JM, jarak mengufuk sama dengan A tambah B tambah C, jarak mendatar dia tu. A kita dah kira tadi 6 meter. Okey, 6 meter. B tu kita dah tahu dah. 8 meter. Tambah C 15 meter. Jadi jumlah jarak mengufuk 6 tambah 8 tambah 15 dapat 29 meter. Okey, dengan berakhirnya jawapan tu, okey, jadi kita dah selesai untuk pentaksiran bilik darjah untuk bab yang ke-13 teorem Pythagoras. Subtopik yang pertama teorem Pythagoras. Okey.
pada video kali ini. Jadi semoga dengan tunjuk ajar daripada cikgu daripada awal sampai akhir, okey, semoga para pelajar lebih tahu, lebih faham dan lebih mahir dalam orang kata subtopik 13.1 ni lah. Okey, di mana tadi kita dah sentuh berkaitan dengan hipotenus, lepas tu rumus untuk mengira teorem Pythagoras. Okey, lepas tu pelbagai soalan lah yang melibatkan teorem Pythagoras ni, sama ada dia nak cari panjang sisi hipotenus ataupun panjang sisi yang tak diketahui. Okey. Lepas tu ada soalan yang penyelesaian masalah yang akhir sekali tu. Okey. Di mana semuanya menggunakan teorem Pythagoras. Okey, semoga bermanfaat. Sampai di situ saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.